menyampaikan isu berkaitan dengan isu penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Pada masa kini, masyarakat mudah menerima sesuatu berita melalui media elektronik maupun media cetak. Tanpa kita sedari, ada beberapa masalah yang timbul seperti isu penyebaran berita palsu. Kebenaran maklumat adalah masalah jangka panjang yang mempengaruhi masyarakat baik melalui saluran media elektronik dan media cetak. Kesan berita tidak sahih ini boleh menjejaskan keselamatan negara dan keharmonian masyarakat. Sensasionalisme, tajuk berita menarik yang tidak begitu tepat yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak untuk menjual maklumat telah berterusan sepanjang sejarah dari segi semua jenis siaran maklumat. Masalah sosial dibangkitkan juga mengenai kemampuan individu untuk membezakan apa yang palsu dan apa yang sah ketika melayari dan terlibat secara aktif dalam rangkaian yang penuh dengan maklumat dalam talian. Seterusnya saya serahkan kepada Encik Hafizi Ibrahim bagi perbincangan isu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizi, nombor matrik 258363. Okey, berkenaan dengan pembincangan isu tentang berkaitan dengan undang-undang komunikasi ni, kewujudan platform digital ni semakin lama semakin canggih. Bidang kewartawanan pun semakin meningkat daripada segi semasa ke semasa. Jadi isu yang dibangkitkan di dalam media sosial didapat dengan mudah oleh masyarakat secara amnya. Jadi benda ni untuk menyebarkan berita secara meluas adalah sangat mudah. Jadi isu ni adalah isu besar dalam negara. Walaupun berita yang remeh, tetapi masyarakat sekarang akan menyebarkan dengan adanya teknologi sekarang. Ramai orang bergantung kepada maklumat di dalam Facebook contohnya, Instagram untuk diorang follow secara dekat dan meluas. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Khatib. Kepada Syahidan. Maafkan saya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syahidan bin Yusof, nombor matrik 258380. Okey, mengenai perbincangan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi. Yang pertama, kewujudan platform digital serba canggih dan amalan kewartawanan yang inovatif membentuk cara komunikasi baru dan jangkauan global. Namun dalam pencanggihan sistem komunikasi moden, kita mengalami masalah baru yang serius, iaitu penyebaran maklumat tidak tepat dan penularan berita palsu. Yang ketiga, ramai bergantung kepada maklumat yang dikongsi dalam lantaran digital lantaran keberkalian terdedah maklumat palsu sangat tinggi. Okey, untuk seterusnya kerajaan untuk yang seterusnya, Kerajaan Malaysia telah menyediakan akses talian dan undang-undang melalui portal Undang-Undang Malaysia di laman web Jabatan Peguam Malaysia 2016 dan juga melalui portal Warta E-Persekutuan yang juga dikenali sebagai Jabatan Peguam Negara. Yang seterusnya, laman Undang-Undang Malaysia mengandungi Undang-Undang Persekutuan, sementara Warta dan E-Persekutuan mengandungi undang-undang dan peraturan persekutuan yang diterbitkan dalam warta rasmi sejak tahun 2011. Di samping itu, keputusan Mahkamah Persekutuan yang diterbitkan disediakan dalam talian di laman web Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan bilangan kertas pesanan rekod Presiden Parlimen diterbitkan di laman web Parlimen Malaysia. Seterusnya, semua laman sesawan ini diwujudkan adalah bertujuan agar semua pengguna talian dapat memperolehi butir-butir maklumat dari sumber yang tepat dan sahih. Ini akan mengelakkan lagi sebarang kekeliruan dalam mendapatkan maklumat dan berita yang tepat. Okey, seterusnya saya persilakan untuk bahagian cadangan. Okey, selamat sejahtera. Saya Kartik Analiki Ramasamy, nombor matrik 1257369. Okey, sebagai cadangan untuk isu ni, salah satu perkara terpenting yang dapat dilakukan oleh
berminta ada di seluruh dunia adalah untuk mendorong kewartawanan profesional yang bebas. Masyarakat umum memerlukan wartawan yang menolong mereka memahami perkembangan yang rumit dan menangani sifat peristiwa sosial, ekonomi dan politik yang sentiasa berubah. Okey, pihak kerajaan juga harus mengelakkan tindakan keras terhadap kemampuan media berita untuk membuat liputan berita. Kegiatan tersebut membatasi kebebasan bersuara dan menghalang kemampuan wartawan untuk membuat liputan mengenai perkembangan politik. Malaysia harus memberikan contoh yang baik dengan negara-negara lain. Okey, seterusnya pihak kerajaan juga harus mengelakkan menapis kandungan dan menjadikan platform dalam talian tanggungjawab kerana salah maklumat. Ini dapat mengekang ekspresi bebas, membuat orang ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat peribadi mereka kerana bimbang ia dapat disensor sebagai berita palsu. Okey, dan juga peraturan yang terlalu ketat ini adalah dapat membuat dan menimbulkan provokasi yang berbahaya dan secara tidak sengaja mendorong untuk melemahkan kebebasan bersuara. Selamat sejahtera semua. Nama saya Kumaran Analaki Wijayan. Nombor ID saya 257370. Okay, sekarang saya mau bentangkan kesimpulan berkaitan tajuk isu penyebaran berita palsu melalui saluran media elektronik. Okay, pendek kata, setiap media elektronik, wartawan dan sebagainya memainkan peranan penting untuk mengurangkan atau memberi maklumat yang betul kepada pihak masyarakat. Sebagai contoh, organisasi berita menguji produk dan perkhidmatan yang membantu mereka mengatasi ucapan kebencian dan bahasa yang menghasut keganasan. Okay. Sebagai contoh, sesebuah organisasi mempromosikan produk dia, pastikan benda itu atau perkara itu menerima oleh pihak masyarakat dengan keadaan yang baik ataupun boleh mengatakan mengikut SOP yang ditentukan. Pihak media elektronik menentukan benda yang sampai pada masyarakat adalah betul dan dipercayai di kalangan masyarakat dan bukannya memburukkan atau menimbulkan pelbagai masalah di dalam kalangan masyarakat. Pelbagai model dan pendekatan baru yang baik untuk masa depan kewartawanan dalam talian dan pengguna media. Ya, perkara ini pun memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat supaya penyebaran berita palsu di dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, setiap orang mempunyai bertanggungjawab untuk memerangi penyebaran berita palsu dan juga maklumat yang tidak betul seperti promosi norma yang kuat mengenai kewartawan profesional, mendukung kewartawanan penyiasatan, mengurangi insentif kewangan untuk berita palsu dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat umum. So, sebagai individu kita akan menentukan dan kita akan tahu dan kita akan mengaji manakah manakah berita yang betul ataupun palsu daripada yang disalurkan oleh pihak media, dan kita akan menilai untuk berita tersebut untuk kepentingan kita dan kepentingan masyarakat. Terima kasih.